Okey, kita sambung balik sesi pembelajaran kita untuk Lagrange equation, iaitu contoh yang keempat, di mana dalam contoh ini para pelajar perlu derive the equation of motion menggunakan konsep Lagrange by treating theta as a generalized coordinate. Because dalam kes ini, kalau pelajar-pelajar lihat, ini berkaitan dengan rotational effect, di mana ada mesin kompresor, kemudian ada mesin turbine dan seterusnya ada mesin generator. Jadinya untuk kes ni akan ada 3 mesh dan setiap mesh itu mengalami rotational effect. Bukan translation tapi rotational, sama ada pergerakannya clockwise ataupun counterclockwise. Sebab tu dalam kes ini, bila kita analyse based on a rotation, pastikan para pelajar ada melukis action iaitu theta 1 yang berlaku pada kompresor, theta 2 yang dialami oleh turbine dan seterusnya theta 3 yang dialami oleh generator. In between kompresor, turbine and then turbine generator ada diletakkan coupling. Sebenarnya coupling ni kita boleh modelkan ia sebagai spring system. Sebab tu wujudnya kompresor dengan fix kita letak sebagai stiffness untuk KT1. In between kompresor dengan turbine kita letak stiffness sebagai KT2. Dan in between turbine and generator kita letak stiffness sebagai KT3. Jadinya untuk case rotational, kita tidak menggunakan mass, kita menggunakan mass moment of inertia. Yang ini ataupun J, somehow ada juga kaedah yang menggunakan I. And then seterusnya adalah MT1. MT1 adalah external moment acting on the component. Yang ini lebih kurang sama juga dengan forcing frequency yang act pada setiap mass. Dan seterusnya adalah KT1 adalah torsional spring constant. Yang ini kita boleh modeling sebenarnya on the actual side, di mana setiap turbine, kompresor ataupun mesin-mesin yang besar ni dikonekkan dengan ada flange. Flange ni dah yang akan dilekatkan supaya alignment dan balancingnya sekata. Okey, cara bagaimana nak selesaikan masalah tersebut, first kali saya rasa kita dah belajar berkaitan dengan generalized coordinate, dan in term of this case, koordinat yang kita gunakan adalah Q1 equals to theta 1, Q2 adalah equals to theta 2 dan Q3 adalah equals to theta 3. Dalam Lagrange equation kita menggunakan dua konsep of energy, iaitu kinetic energy dan potential energy. Dan seperti yang saya rasa para pelajar sedia maklum bahawa kinetic energy, basic rumus adalah 1 over J theta dot square. Yang ini adalah basic fundamental untuk rotation, dan seterusnya untuk potential adalah menggunakan 1 over 2 K theta 2. Yang ini pun sama juga. Apa perbezaan antara translation dan rotational adalah mass moment of inertia, dan seterusnya yang kedua adalah theta. Okey, setelah para pelajar mewujudkan kinetic energy pada setiap mass, contohnya untuk case kinetic energy di mana summation of T, iaitu kinetic energy terdiri daripada kinetic energy mass number 1, kinetic energy untuk mass number 2 dan kinetic energy untuk mass number 3. Dan potential energy setelah kita integratekan, sebab apa perubahan anjakan adalah daripada kosong kepada theta, iaitu anjakan sudut. So kita integratekan, ianya akan terhasil 1/2 KT theta square. So total potential energy pada sistem, yang ini adalah bersama satu saja total potential energy. Pastikan para pelajar wujudkan, iaitu combination antara KT1, KT2 dan KT3, di mana theta 1 ianya tiada bersambung dengan mass, so ianya wujud satu saja, theta 1, iaitu perubahan sudut. Tetapi theta 2 ianya bergantung ke KT2 ianya bergantung kepada theta 2 minus theta 1, dan seterusnya KT3 sebab ianya bergabung di antara generator dan turbine, so wujudnya perubahan antara theta 3 minus theta 2. So yang ini adalah total potential energy untuk sistem.
Okey, kita pergi pada generalized force. Generalized force di mana kalau pelajar-pelajar lihat, saya telah terangkan iaitu Q, capital QJ equals to summation of moment multiply by delta theta K divide by delta QJ. Yang ini saya akan terangkan pada slide yang seterusnya. So, setiap mass akan mengalami perubahan tenaga, consists of tenaga kinetik dan seterusnya tenaga keupayaan. So kalau kita tengok pada satu persatu iaitu pada Q1 di mana yang ini adalah hasil tambah M daripada mass moment yang pertama darabkan dengan perubahan anjakan sudut dan seterusnya adalah mass moment yang kedua yang didarabkan dengan perubahan pada sudut dan seterusnya mass moment yang ketiga perubahan pada sudut theta 1. So sebab tu wujud dia MT1. MT1 ni kalau para pelajar lihat di mana perubahannya adalah bergantung kepada theta 1. Theta 1, theta 1. Dan seterusnya benda yang sama kita repeat balik untuk generalized force yang kedua iaitu ianya berkaitan dengan perubahan pada theta 2 untuk momen T1, perubahan theta 2 pada momen T2 dan perubahan theta 3 pada momen theta 2. So wujudnya MT2 dan menggunakan konsep yang sama di mana generalized moment capital Q3 perubahan sudut pada theta 3 bergantung kepada MT1, perubahan sudut theta 3 untuk MT2 dan perubahan sudut theta 3 kepada MT2 dan seterusnya ianya bila digabungkan ianya akan mendapat jawapan untuk MT3. Jadinya yang ini adalah konsep di mana setiap pelajar bila ada generalized force, maksudnya ada external excitation moment yang menggerakkan mass tersebut ataupun mesin tersebut, pastikan para pelajar menilai pada setiap anjakan iaitu theta 1, theta 2 dan seterusnya theta 3. Okey, seterusnya para pelajar, tadi saya telah wujudkan ada equation E1, E2 dan E3. So make sure para pelajar combinekan all those formula mengikut kepada kesesuaian. Yang ini adalah MT1. MT1 jadinya para pelajar cuma substitutekan balik ke dalam equation MT1 jadinya akan dapat J1 theta double dot 1 KT1 plus KT2 multiply by theta 1 minus with KT2 theta 2 akan equals dengan MT1. So yang ini adalah proses di mana pelajar-pelajar perlu substitute saja daripada hasil Lagrange equation yang tadi yang saya tunjukkan tadi ada 3 equation E3 gantikan saja. Sama juga prosesnya untuk MT2. MT2 pelajar perlu pastikan perubahan tersebut pada theta yang kedua dan sama juga untuk stiffness dan seterusnya untuk KT2 dan KT3. Kenapa ianya berbeza dengan perubahan sudut pada theta 1 di mana perubahan sudut pada theta 2 bergantung kepada KT2 dan KT3. Tiada KT1 dalam equation yang kedua. Okey, yang ketiga pula untuk MT3, moment acting pada mass number 3 which is a generator. Kalau ikutkan di sini ianya melibatkan mass moment generator theta double dot and then plus with KT3 theta 3 minus with KT3 theta 2. Sebab apa ianya ada kaitan dengan perubahan anjakan yang berlaku pada spring KT2. Okey, yang ini adalah linear equation. Kita consider sebagai linear equation. Tapi para pelajar daripada 3 linear equation kita boleh transform dalam bentuk matrix iaitu dalam bentuk matrix 3 by 3. So sebagai contohnya yang ini adalah parameter yang kita kaji iaitu theta double dot 1, theta double dot 2 dan theta double dot 3. Dan kalau kita susun balik yang atas kita akan dapat identity matrix untuk J. So J1, J2 dan J3 berada dalam keadaan diagonal. Dan seterusnya untuk theta 1, theta 2 dan theta 3 jika para pelajar lihat ianya adalah combination dalam parameter stiffness. Yang ini di mana KT1 dengan KT2
ada kaitan, dan KT2 dan KT3 berada di garisan diagonal, dan KT3 ianya tidak bergabung dengan apa-apa, sebab tu ianya hanya remain sebagai KT3. So yang ini adalah negatif, yang ini adalah negatif, yang ini adalah negatif, dan ini adalah negatif, dan remaining adalah 0, 0. Yang ni kalau para pelajar lihat daripada awal apa yang saya telah ajar pada pelajar, trend dia, bentuk dia adalah sama juga. Dan kemudian equation tersebut disamakan juga dengan external moment acting pada setiap mass, iaitu MT1, MT2 dan MT3.